الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita pelbagai nikmat yang selayaknya disyukuri, dan sudah tentu untuk melatih dan memastikan kita menjadi umat yang bersyukur. Agama mengajar untuk kita sentiasa melihat keberadaan mereka yang diuji, yang lebih teruk daripada kita. Kalaulah manusia sentiasa melihat orang yang lebih daripadanya, nescaya akan menghakis sedikit demi sedikit sifat syukur di dalam dirinya, lalu menyebabkan manusia berlumba-lumba bukan lagi untuk memenuhi tuntutan hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi masing-masing berlumba untuk memastikan siapa yang lebih ke hadapan berbanding daripada orang yang lain. InsyaAllah kita sambung dalam buku Iman dan Kehidupan, Al-Iman wal Hayah, karya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Pada malam ini kita masuk pada tajuk kemuliaan manusia pada muka surat 57. Pengarang memulakan bicara dengan menceritakan beberapa sisi pandang tentang manusia. Di dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala nak menceritakan tentang manusia ini, Allah menggunakan dua terma. Yang pertama, Allah Ta'ala menggunakan terma Al-Insan, yang kita semua maklum Al-Insan ini bermaksud manusia. Dan terma yang kedua adalah Bashar. Kedua-dua ini digunakan di dalam Al-Quran yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu maksud dia manusia, tetapi dengan kekayaan bahasa Arab, bahasa ilmu. Sebab itu apabila ada dalam kalangan kita yang argue apakah kepentingan anak-anak belajar bahasa Arab, sepatutnya kita jawab dengan baiklah. Dan kita semua perlu memahami bahawa kalaulah kita mahu mendapatkan sumber ilmu yang tuntas, maka kita memerlukan kepada penguasaan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa ilmu. Buktinya kita akan boleh teroka Al-Quran dan kita tak akan pernah habis untuk terokanya. Kalimah Bashar disebutkan dalam beberapa ayat. Contohnya dalam ayat yang terakhir suratul Kahfi. Kata Allah Ta'ala, Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, ila akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini adalah bashar. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, aku ini adalah manusia. Tetapi mengapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah bashar? Di antara pandangan para ulama, bashar ini merujuk kepada manusia, tetapi mereka yang dimuliakan oleh Allah. Bermaksud di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Ta'ala nak menceritakan tentang perihal orang yang mulia, Allah Ta'ala akan menggunakan lafaz bashar kepada Nabi kita Muhammad. Begitu juga kepada Sayyidatina Maryam, ketika mana malaikat datang mengkhabarkan kepadanya bahawa engkau akan melahirkan anak. Kata Maryam,
walam yamsasni bashar, aku tidak disentuh oleh sesiapa. Menggunakan kalimah bashar bermaksud aku tidak disentuh oleh sesiapa pun dalam kalangan manusia yang mereka itu orang yang mulia, tak ada siapa-siapa. Dan beberapa tempat yang lain lagi Allah Ta'ala menggunakan kalimah bashar. Apabila Allah Ta'ala menggunakan kalimah al-insan, dia juga bermaksud manusia, tetapi Allah akan menceritakan perihal perangai-perangai manusia yang tak berapa molek. Antaranya Allah Ta'ala kata apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan dia lemah. Wa khuliqal innal insana aktsara syai'in jadala, dalam surah Kahfi juga. Dan berapa ramai daripada kalangan al-insan, manusia ini kerjanya melawan Tuhan, mempertikaikan ajaran agama. Maka ini contoh penggunaan yang kita boleh faham dalam Al-Quran. Maka betapa cantiknya agama mengajar kita kalau boleh, ketika mana kita nak berucap, ketika mana kita nak bercakap, menyampaikan sesuatu dengan bahasa dan susun kata yang sesuai dengan siapa yang kita nak cakapkan. Maka selain daripada pandangan Al-Quran yang disebutkan oleh Dr. Sokordowi, bagaimana orang beriman dan bagaimana Al-Quran itu sendiri menceritakan tentang perihal manusia, didatangkan dahulu pandangan daripada kaum materialis, ataupun hari ini bagaimana Barat melihat manusia. Apakah pandangan Barat, sarjana-sarjana Barat terhadap manusia? Kata Dr. Sokordowi, manusia dalam pandangan golongan materialis hanya merupakan sekepal tanah di bumi. Dari bumi asal kejadiannya, di bumi dia berjalan, dari bumi dia makan, dan ke dalam bumi dia kembali. Daripada tanah kembali menjadi tanah. Manusia itu dalam pandangan mereka tidak lebih daripada kumpulan daging, darah, urat, tulang-tulang, urat-urat, dan juga alat pencernaan. Manakala akal dan fikiran dianggapnya barang benda yang dihasilkan oleh otak, pandangan mereka hanya sehinggalah kepada kebendaan dan hanya mempercayai adanya benda-benda yang dapat disentuh. Perbezaan pandangan di antara orang beriman ataupun dengan ajaran Islam dengan pandangan sarjana Barat akan menyebabkan dimensi ke mana mereka nak bawa manusia ini berubah. Sebab itu kita akan dapati apabila sejak ratusan tahun kita menikmati teknologi, kemajuan sama ada daripada teknologi sejak bermula pada 1.0, revolusi 1.0, revolusi industri 1.0 sampailah hari ini 4.0, semuanya kita berkiblatkan kepada Barat. Maka kita akan dapati apakah teknologi hari ini menjadikan manusia semakin dekat dengan Tuhan ataupun menjadikan manusia ini bertuhankan kepada teknologi. Kalau dulu kita nak keluar rumah, kita keluar macam tu je kan, nak gimana keluar, tak ada bawa apa kan. Hari ni nak keluar rumah, kena bawa kunci kereta, bawa kunci motor, kena bawa kunci rumah, kena bawa tas enggo, kena bawa tu, kena bawa kan ni. Sebenarnya untuk apa? Untuk memudahkan kita, ataupun sebenarnya kita akhirnya terpaksa menjadikan Tuhan kita adalah teknologi. Maka itu bincang lain lah. Cuma poin dia, sepatutnya teknologi itu menjadikan kita semakin mudah. Bahkan hari ini sesiapa yang tidak berduit, dia tidak akan mampu untuk ikut teknologi. Sebab itu kita akan dapati sebenarnya kita telah menjadi alat kepada teknologi itu sendiri, dan kita menjadi alat kepada sebahagian daripada manusia yang mereka merasakan alah, kok mana pun orang akan pakai juga. Kerana apa? Manusia ini tak bernilai bagi mereka. Sebab itu tak pelik kenapa begitu mudah berlakunya peperangan yang kalaulah generasi terkemudian gali balik sejarah-sejarah golongan awal, maka akan didapati peperangan-peperangan itu biasanya bermula daripada beberapa kumpulan yang ada keinginan-keinginan yang besar nak menguasai itu, nak menguasai ini. Akhirnya yang akan menjadi mangsa korban adalah orang ramai.
Dan apa kata mereka bila korban ramai? Tak silap saya bekas Menteri Pertahanan US pernah sebut, saya tak ingat zaman Bush ke ataupun zaman Obama, lebih kurang macam inilah ucapan dia. Semua orang akan mati. Kok mana pun semua orang akan mati, cuma mereka tu mati kena bom kita, tu je. Lebih kurang macam itulah ucapannya, membayangkan betapa hinanya manusia ini di kacamata orang yang bertuhankan kepada material. Maka dalam anggapan mereka tidak ada bezanya dan tidak ada keistimewaan manusia dari bermacam makhluk hidup di muka bumi ini. Bahkan dimasukkannya ke dalam bangsa kera yang setelah melalui masa yang panjang berubah menjadi manusia. Ini teori Darwin. Pandangan ini menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan haiwan-haiwan yang lain yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan kebendaan semata-mata, tak lebih daripada itu. Dan perkara ini dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Pandangan golongan materialis ini terhadap manusia Allah Ta'ala bagi tahu dah dalam Al-Quran, ada dah. Kata Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bizalika min ilmin inhum illa yazunnun. Kata mereka, hidup itu hanyalah hidup di dunia ini sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan yang membinasakan kita hanyalah zaman, yakni waktu. Tetapi tentang itu mereka tidak mempunyai pengetahuan, mereka hanyalah mengira-mengira sahaja. Perkara ini juga disebutkan oleh Said Naqib Al-Atas melalui karya yang saya baca dikarang oleh anak murid dia, Profesor Wan Noor Wan Daud, dalam buku Budaya Ilmu, menyebutkan tentang tahap kebahagiaan manusia. Apakah yang menjadikan kita ini bahagia, ataupun bagaimana tahap kebahagiaan manusia? Kita hari ini nak tahu kita bahagia ke tak? Kata beliau ada 3 tahap, dan saya tambah satu lagi tahap yang saya rasa pun itu juga dimaksudkan oleh Profesor Naqib Al-Atas. Tahap yang pertama adalah apabila manusia memenuhi keperluan fizikalnya, iaitu keperluan perut kita lah. Bila kita lapar, kita makan, maka kita akan rasa bahagia. Dan manusia bila kelaparan sangat-sangat tak bahagia. Dan tak ada beza di antara kita dengan haiwan, apa yang disebutkan oleh Dr. Sukordawi tadi. Pada peringkat yang pertama, kebahagiaan yang pertama ini, kita dengan binatang sama. Binatang bila lapar diperlukan makanan, dan dia akan bahagia bila dia kenyang. Dan kalaulah manusia tahap kebahagiaannya hanyalah setakat di situ sahaja, bermaksud kita akan sanggup bergaduh, kita akan sanggup berbunuh-bunuhan sebagaimana binatang berbunuh-bunuhan. Kerana apa? Kerana kita kelaparan. Binatang kan, dia akan ada sistem dia kan, carnivore, herbivore, semua itu adalah kitaran yang disusun atur oleh Allah Ta'ala, yang menyebabkan akan ada mereka yang perlu dimakan dan menjadi pula makanan kepada makhluk yang lain. Maka kalaulah itu level kebahagiaan kita, tak ada beza kita dengan binatang. Dan sudah tentu kita akan mewarisi sikap binatang. Apabila kita lapar, kita buat benda yang sama macam binatang buat. Kita sanggup bergaduh, mencuri, merompak, dan sanggup berbunuh-bunuhan sehingga berperang, hanya semata-mata kerana apa? Keperluan perut kita tidak dipenuhi. Yang kedua, tahap kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan emosi. Kita semua ada emosi, dan apabila emosi kita dipenuhi, kita akan rasa bahagia. Mungkin apabila kita lapar, maka emosi kita tak akan stabil, dan boleh jadi kita tak cukup tidur, emosi kita tak stabil, dan macam-macam lagi lah. Manusia memerlukan pujian. Tak ada manusia yang suka dimaki hamun, tak ada. Tetapi kita semua akan suka apabila dipuji, dan kita semua tidak akan suka apabila dimaki hamun dan dicaci. Tak ada. Maka itu adalah keperluan emosi kita. Maka kena dipenuhi. Kita suka dipeluk, kita suka orang cakap kepada kita baik-baik, dan macam-macam lagi perkara-perkara yang disifatkan sebagai kebaikan. Maka itu semua keperluan emosi kita. Tetapi tetap tak ada beza kita dengan binatang. Binatang pun ada keperluan emosi dia.
Kucing mari kat kita, kita belai kepala dia ada bunyi dia kan. Dia ada bunyi itu membayangkan betapa dia tengah bahaya. Anjing dia goyang-goyangkan ekor dia. Tapi binatang-binatang yang lain lah. Bagi mereka yang kaki hobinya adalah haiwan, suka kepada haiwan, dia akan tahu macam mana nak jinakkan haiwan, macam mana haiwan tu rasa bahagia dan sebagainya. Maka kita juga berkongsi tahap kebahagiaan ini di antara kita dengan binatang pada fizikal, keperluan perut kita, dan juga pada keperluan emosi kita. Hanya bila kita naik kepada peringkat yang ketiga, barulah membezakan kita dengan binatang, iaitu keperluan intelektual kita, keperluan akal kita, yang memang disebutkan oleh Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemuliaan manusia itu letak pada akal kita. Maka keperluan akal kita adalah mahukan makanan, dan makanan akal adalah ilmu, pengetahuan, maklumat. Jadi apabila kita berjaya memenuhi keperluan akal kita, maka kita akan rasa sangat bahagia. Persoalan-persoalan yang bersarang dalam kepala kita ni kita dapat jawapan, kita akan rasa sangat-sangat lega. Dan boleh jadi ada orang yang obses dengan ilmu pengetahuan, dia sanggup tak makan, dia sanggup tak tidur, janji dia dapat jawapan. Dan bila dia dapat jawapan, dia akan belasah makan kenyang-kenyang dan dia akan tidur sepuas-puas. Kerana apa? Kita mahu memenuhkan keperluan minda kita. Minda kita perlukan makanan. Sebab itu bukan sifat orang beriman. Para ulama menyebutkan orang beriman ni, dia takkan boleh sentiasa rasa puas dengan apa yang ada. Dia akan suka teroka, dia akan sentiasa teruja dengan benda-benda baru. Sebab tu hikmah, orang putih panggil apa? Wisdom, kan? Apa maksud hikmah? Kebijaksanaan. Wisdom hanya akan diperolehi pada mereka yang bila sebut pasal ilmu ni dia gila. Rasanya saya baca dalam tulisan Dr. Abdul Karim Bakar, rasanya lah betul lah, tulisan Dr. Abdul Karim Bakar dalam bukunya yang bertajuk Takwinul Mufakkir, membina daya fikir, membina ahli fikir. Ketika mana ada orang mengajukan persoalan macam mana nak bezakan ahli falsafah dengan orang biasa, macam mana nak bezakan orang tu dia level ahli falsafah, orang yang memang sukakan kepada ilmu pengetahuan. Tak silap saya, Dr. Abdul Karim Bakar menyebutkan soalan ini ditanya kepada Albert Einstein. Tak silap saya lah, kalau saya salah nanti saya rujuk balik, sebab baru teringat. Rasanya kalau saya salah saya betulkan balik. Tak silap saya, persoalan itu ditanya kepada Albert Einstein. Tanya apa beza orang yang berpengetahuan macam kau dengan orang macam kami ataupun orang lain. Kata dia, kalau kau nak tak kira jarum-jarum ataupun nak tak cari jarum yang dicampak dalam jerami padi, tuan-tuan nak tak jerami padi tu kan, campak jarum dalam tu, tak tahulah campak satu ke campak dua ke, suruh cari, nak cari tak? Kata-kata mana maunya, tak nak lah, buang current, buang masa nak cari. Tapi kata Albert Einstein, kalau aku cari. Dia nak bagi tahu kat situ beza antara orang yang dia ada kebijaksanaan dan dia mahu mencari hikmah dengan orang yang setakat begitu-gitu saja. Maka itu perbezaan dia. Menggambarkan betapa kalau orang itu sukakan kepada ilmu pengetahuan, dia akan dapat buku, dia tengok buku ni, dia baca, buku ni best, kena baca, kena beli, dan dia akan sarankan orang lain baca. Bahkan dia akan sentiasa hidup dengan tulisan-tulisan, dan sampailah dia pun menulis untuk mengilmukan orang pada zaman itu. Ini yang kita katakan keperluan intelek, bahawa manusia dia tidak akan boleh semata-mata berpuas hati dengan apa yang ada depan mata, tetapi dia akan sentiasa suka kepada perbahasan, perbincangan. Sebab tu kalau kita duduk dalam satu grup kan, kalau ada orang timbulkan isu, dia akan berlaku perbalahan. Perbalahan itu biasanya dalam kalangan mereka yang tak suka gaduh-gaduh. Sebenarnya bukan tak suka gaduh-gaduh, tapi tak suka kepada perbincangan ilmu yang akan membuka dimensi baru. Apa yang dah ada tu ikut je lah. Jadi menyebabkan orang yang dia suka kepada perbincangan, nak sampaikan kepada benda-benda baru ni, dia akhirnya dia kecewa dan dia left group.
Itu kalau ada orang macam tu lah, berbeza dengan orang yang kerjanya nak maki hamunnya, itu memang orang akan left group lah. Tapi kalau orang disukakan pada perbincangan, kalau orang tanya dia akan jawab, dan kalau orang bagi jawapan dia akan balas. Kalau lah dalam kalangan kita suka budaya macam tu, kena duduk selalulah, kena pastikan walaupun kita sentiasa tak sependapat, tapi pastikan suasana itu ada. Kerana itulah bukti bahawa kita mahu menjadi orang beriman yang berkualiti. Kita tak nak orang Islam yang ramai tetapi masing-masing tidak suka bincangkan ilmu pengetahuan, maka rugilah orang Islam. Maka sebab itu, kalaulah kebijaksanaan ataupun kebahagiaan itu berhenti kepada level ketiga sahaja, iaitu keperluan intelek, nescaya manusia akan lawan Tuhan, macam yang berlaku hari ini. Hari ini ilmu pengetahuan dimiliki, dikuasai oleh Barat. Orang Eropah menguasai, mendepani ilmu teknologi. Kita hanya sebagai pengguna. Orang Islam hari ini sebagai pengguna sahaja. Kita tak ada power, kita tak ada pun kita punya aura tersendiri untuk berjaya. Kita mendepani teknologi, tak ada lagi. Kuasa-kuasa besar semua orang bukan Islam, sama ada daripada China ke daripada Eropah tu, macam-macam tempat lah. Semuanya tetap daripada kalangan mereka yang bukan Islam. Sebab tu akhirnya mereka sentiasa memandang rendah orang Islam, kerana memang mereka tengah mendepani benda tersebut. Kalau mereka memandang rendah orang Islam, kita kata tak apalah, tapi akhirnya mereka juga memandang rendah kepada Tuhan, dan mereka menghinakan Tuhan. Kerana apa? Apabila minda akal itu tidak ada payungan yang tertinggi, maka kebahagiaan manusia sepatutnya berada pada tahap yang keempat, iaitu kebahagiaan apabila keperluan imannya dipenuhi. Keperluan iman ini kok mana pun, akal itu dia akan berada di bawah. Agama bukan merendahkan akal, tetapi agama mendidik akal bahawa akan ada banyak sangat benda yang akal tak boleh akses, kecuali melalui wahyu, melalui Al-Quran, melalui hadis. Maka sudah tentu kita nak berada pada level yang keempat. Cuma dikhawatiri level ketiga itu kita kurang, menyebabkan level keimanan kita itu boleh jadi akan menjadi longgar dan boleh ditanggalkan pada bila-bila masa oleh mereka yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan tadi. Itu cabaran dia. Baik. Jadi sebab itu apabila menceritakan tentang pandangan kaum materialis, Dr. Suqurdawi datangkan bagaimana pula selayaknya orang beriman memandang sesama manusia. Dalam pandangan orang beriman, manusia itu sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Manusia diciptakan Tuhan dengan bentuk yang amat baik, dan sesudah ditiupkan roh ke dalam tubuhnya, para malaikat pun disuruh untuk sujud, iaitu memberi penghormatan kepada manusia. Bahkan Tuhan memberi manusia ilmu pengetahuan dan kemahuan, dijadikan manusia ini sebagai khalifah di bumi dan menjadi pusat kegiatan dalam alam ini. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya bekerja untuk kepentingan manusia, dan kepadanya diberikan hikmah lahir dan batin. Maka ini pandangan kita. Bumi ini adalah untuk kita tadbir, bukan untuk kita kuasai. Sebab tu kerja kita sebagai khalifah. Khalifah ini apa dia? Pentadbir, yang menjaga. Malangnya manusia hari ini menjadi malik, menjadi raja yang menguasai dan juga yang merosakkan bumi. Kesimpulannya, apa yang ada dalam alam ini adalah untuk berkhidmat kepada manusia, dan Tuhan menciptakan manusia untuk berkhidmat kepada Tuhan. Macam mana Allah Ta'ala, macam mana agama meletakkan manusia itu, ditinggikan manusia dalam keadaan semua di muka bumi ini adalah makhluk, semua makhluk, tetapi Allah jadikan semua makhluk yang lain ini berkhidmat kepada manusia, dan manusia perlu berkhidmat kepada Tuhan. Cantik. Kata Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang di bumi ini seluruhnya untuk kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aku ciptakan jin dan manusia itu supaya mereka pula mengabdikan diri kepada aku. Maka selayaknya apabila Allah Ta'ala memberikan kepada kita kuasa tolong tadbir bumi, dan hari ini memang sungguh-sungguh manusia itu mereka membuktikan memang kita mampu mentadbir bumi. Tetapi malangnya apabila kita nampak kita mampu, akhirnya kita mula melakukan
penyelewengan kerana apa? Yalah, syaitan pun ada kacau kita, dan kita pun ada tuntutan nafsu kita sendiri menyebabkan kita gagal untuk mentadbir bumi ini dengan baik. Bahkan dalam sejarah Islam dah terbukti dah manusia itu boleh je tadbir bumi elok-elok. Nabi Sulaiman alaihissalam boleh kuasai binatang lagi, jin lagi, elok je, tak rosak pun alam ini. Bahkan dalam sejarah khalifah Islam, selepas daripada Nabi SAW, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berjaya tadbir bumi dengan baik. Kita ada role model, kita ada contoh bahawa agama memang mampu untuk mentadbir bumi dengan baik. Tapi malangnya, apabila manusia ni dirasa dia berkuasa, maka dia rasa aku punyai segala-galanya, menyebabkan manusia gagal berkhidmat kepada manusia dan manusia gagal berkhidmat kepada Tuhan. Dua-dua gagal. Kat dunia pun kena laknat, kat akhirat pun kena laknat. Kat dunia pakai orang makin hamun kita, kan? Kita nak jawatan tu, tapi orang makin hamun kita. Apa faedahnya? Dan di akhirat esok pun kita tidak akan terlepas. Akhirnya kedua-duanya kita gagal. Maka lebih baik berasa tak mampu tu bagi ke orang lain, paling kurang kita kat Tuhan kita lepas. Keutamaan manusia. Manusia itu makhluk yang kecil dan lemah, dilihat dari tubuh dan kekuatan yang lahir, tetapi apabila ditinjau daripada keadaan jiwa dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, nyatalah manusia itu makhluk yang sangat istimewa. Ada syair yang menggambarkan betapa manusia ini memang makhluk yang unik. Bahkan sampai hari ini pun cabang ilmu yang cerita pasal manusia tak habis-habis. Kerana perangai manusia itu akan sentiasa berubah-ubah. Tak boleh. Kalau nak buat suatu panduan tu, contoh panduan untuk mendidik anak pertama, tak boleh nak buat satu skema yang sama. Tak boleh. Anak kedua macam ni, tak boleh. Kerana apa? Manusia itu akan berbeza-beza. Berbeza dengan haiwan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita pasal labah-labah. Allah Ta'ala cerita pasal lembu, pasal binatang-binatang, kuda. Mereka tidak boleh akan ada kemampuan yang dinamakan sebagai bila mereka belajar mereka akan buat benda lain. Tak boleh. Kerana itu menjadi tabiat mereka, kekal macam tu sampai bila-bila. Tapi manusia tak. Manusia dia akan beradaptasi dan boleh berubah-ubah. Generasi dulu, kalau kita bagi tahu hari ni ada gadget, orang dulu takkan boleh terima. Sama juga generasi hari ni, kalau kita bagi tahu dulu kita punya handset dulu pakai keypad, kita dulu ada gagang telefon, apa benda tu? Manusia takkan boleh, kerana manusia akan berubah-ubah. Jadi semua itu menjadikan manusia ni makhluk yang sangat-sangat istimewa. Kata penyair, tapi bila terjemah ni dia jadi pelik sikit. Syair dalam bahasa Arab ni dia kena baca dalam bahasa Arab dan faham dalam bahasa Arab baru dia jadi faham syair. Tapi bila terjemah dalam bahasa Melayu dia jadi macam tak berapa best. Cuba saya baca. Dawa'uka fika wa ma tubsir. Ubatmu adalah dalam tubuhmu tetapi kamu tidak nampak. Faham tak? Tak payah bacalah. Macam tak best ni. Syair ni dia nak menggambarkan akan kebaikan dan keistimewaan manusia, tapi bila dia jadi terjemah dia jadi tak berapa istimewa nak nampaknya. Baik, kita cerita lagi. Betul manusia itu dilihat dari umurnya dalam kehidupan dunia seolah-olah satu titik kecil dari perjalanan masa yang panjang. Tetapi orang beriman tidak memandang kematian sebagai akhir perjalanan hidup manusia. Mati hanyalah merupakan satu perhentian untuk perpindahan dalam perjalanan yang sangat jauh menuju satu tempat yang kekal abadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ataupun kesejahteraanlah ke atas kalian. Masuklah kalian ke dalam syurga untuk kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka sebab itu, kalaulah dilihat semata-mata manusia itu dalam kacamata materialis, hanya akan nampak daripada aspek biasa-biasa sahaja. Semata-mata angka. Binatang pun ada benda tu. Hari ni kan kejayaan apabila berjaya pindahkan organ jantung khinzir ke dalam manusia. Bermaksud
Sama je kita dengan binatang ni, tak ada beza. Tetapi apabila dinilai daripada kacamata orang beriman, maka kita akan memahami bahawa pentingnya orang beriman betul-betul meyakini, bahkan pentingnya manusia memahami apa yang dinamakan sebagai hari kebangkitan. Di antara benda-benda yang mula-mula Nabi pening nak jelaskan kepada orang Mekah apa dia? Adanya hari kebangkitan. Orang Mekah tak boleh terima. Apa ni hari kebangkitan? Macam mana lepas mati boleh hidup balik? Tak boleh terima. Tetapi dia merupakan satu tugas yang penting untuk kita sampaikan kepada manusia, bahawa dengan mempercayai adanya hari kebangkitan, akan adanya hari yang kita akan dibangkitkan semula, akan adanya hari perhitungan, akan adanya hari keadilan, akan adanya hari sama ada kita menjadi orang yang berjaya ataupun yang berdosa, dimasukkan ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Memandang kemuliaan manusia dalam pandangan agama-agama umumnya dan agama Islam khususnya, maka Al-Quran menyebutkan hal manusia itu dalam berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus ayat, dan dimulakan dengan 5 ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ketinggalan menyebutkan hal manusia dan hubungannya dengan Tuhan, hubungan menciptakan, memuliakan, memimpin dan mengajar. Sebagaimana yang kita semua maklum, apabila turunnya 5 ayat yang mengandungi menjelaskan tentang perhubungan manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia, dan bagaimana sepatutnya manusia itu mengarahkan kehidupan mereka. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ilmu itu dia akan menjadikan kita ini terdidik, dan manusia ini akan menjadikan apa yang dipelajari itu berpedoman apabila meletakkan ketinggiannya kepada Tuhan. Masalahnya hari ini manusia melawan Tuhan. Rasa-rasanya kita ada perasan satu artikel dalam akhbar apabila berlaku banjir baru ni, tulisan tersebut lebih kurang menyebutkan barangkali Tuhan telah bosan. Kenapa berlaku banjir? Kerana Tuhan telah bosan. Ini pemikiran yang dah semakin tular dalam kalangan orang Malaysia hari ini, dengan media sosial yang terbuka ini. Semua orang boleh bagi pandangan kan, semua orang nak cakap-cakap kan. Maka kenapa banjir? Tuhan bosan kot, masuk dalam surat khabar kan. Kenapa boleh ada tulisan sebegini? Kerana mindanya telah menerima pendidikan daripada barat. Apabila agama itu dipahami secara ritual dan meletakkan benteng agama sebegini dan ilmu pengetahuan sebegini, apabila nak membincangkan agama, maka tak boleh kaitkan dengan sains, tak boleh kaitkan dengan teknologi, tak boleh. Kenapa berlaku bencana? Boleh jadi sebab saliran sungai ditutup, apa semua, tak ada kaitan dengan Tuhan. Sedangkan kedua-dua itu boleh digabungkan. Akan ada bencana alam itu puncanya tangan-tangan manusia. Dalam masa yang sama ada kerja Tuhan yang kita tidak boleh nafikan. Boleh jadi dengan sebab dosa kita dan sebagainya. Maka kedua-duanya perlu digabungkan. Barulah kita akan memahami percaturan alam ini dengan baik. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia daripada segumpal darah, bermaksud mahu meletakkan manusia ini supaya rasa rendah dirilah. Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah Tuhan engkau itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kita dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kita benda yang kita tak tahu. Apabila kita telah ketahui satu perkara, ucapkanlah alhamdulillah. Kerana apa? Yang memberikan hikmah kebijaksanaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah golongan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa manusia itu sangat dekat kepada Tuhan dan Tuhan dekat dengan manusia. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah Ta'ala, percayalah, yakinlah, aku ini sangat-sangat dekat. Bila kita nak minta kepada Tuhan, kita kena tahu bahawa Tuhan sentiasa ada dengan kita. Maka dalam topik ini yang kita perlu fahami, disebutkan oleh Dr. Qaradawi, tidak ada batas dan tidak ada perantara yang menjadi halangan bagi hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan.
Setiap insan dapat memuji, mendoa dan memohon kepada Allah tanpa penghubung atau perantara. Maka itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pada fasa Mekah, di antara cabaran yang dilalui oleh Nabi dalam nak berdakwah adalah nak memutuskan manusia ini dengan perantara tu. Orang Mekah bukannya tak cari Tuhan, mereka mencari Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Cuma malangnya Tuhan yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang salah. Mereka menganggap berhala-berhala ini sebagai Tuhan dan sebenarnya mereka menjadi perantara. Kita boleh tanya kepada teman-teman kita yang beragama Hindu, tanya je. Benda ini boleh je bincang kalau masing-masing bersifat terbuka dan tidak ada niat nak menghina. Tanya dengan perasaan sungguh nak tahu. Kenapa kat kuil banyak sangat Tuhan? Ada tangan banyak kan? Tanya dalam, bukan bentuk dalam kita nak menghina, tapi kita nak discuss. Dipanggil merentas agama, bincang soal kepercayaan. Boleh jadi di antara jawapan mereka, ini semua Tuhan-Tuhan kecil. Supaya kalau kita ada permintaan, kita mintalah ikut level Tuhan tu, ikut tugas Tuhan. Takkan semua benda nak minta kat Tuhan besar. Bermaksud ada kepercayaan bahawa ada Tuhan yang paling besar. Tapi kena faham dululah macam mana kita nak bincang. Bermaksud ada kepercayaan yang boleh kita heret untuk mereka percaya. Maka kalau tanya kepada kita, kita benda kecil ke benda besar, kita minta kat satu Tuhan. Dan kita tak perlu banyak Tuhan. Kerana apa? Kalau banyak Tuhan jadi tak ada power. Tuhan cukup satu dan Tuhan maha berkuasa. Benda kecil ke benda besar ke, minta kepada Tuhan. Kat mana? Bila-bila masa. Ada waktu khusus dan tak halang pun untuk kita minta dalam 24 jam kita. Kerana apa? Hubungan kita dengan Tuhan sangat-sangat rapat. Sebab tu dalam perbahasan tawassul, sebelum kita nak bincang tentang tawassul, apa hukum minta dengan orang dalam kubur, apa hukum bertawassul dengan orang dah mati, sebelum nak bincang bergaduh dalam bab tu, kena faham dulu batas iman, batas kufur. Apa maksud iman, apa maksud syirik. Faham tu dulu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh minta direct dengan Tuhan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kita semua faham kenapa Nabi kena naik ke langit untuk minta solat. Para ulama sebut, kalau Nabi boleh jumpa Tuhan secara direct, kita bukan Nabi, maka kita boleh jumpa Tuhan secara direct ketika mana? Solat 5 waktu. Tak ada perantara, tak perlu perantara dah. Cumanya apabila para ulama datangkan bab tawassul, para ulama kata apa? Ada 3 tawassul yang ittifaq, sepakat. Dia menjadi ijma' semua ulama. 3 kaedah tawassul yang dibenarkan. Tawassul dengan nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Bertawassul dengan amal yang soleh, amalan kita. Dan yang ketiga, bertawassul dengan amalan orang-orang soleh yang masih hidup. Ustaz doakan saya, itu bertawassul dengan amalan ustaz tadi tu. Dengan sebab ustaz tadi soleh, kita minta. Dia adalah benda yang dianjurkan oleh agama. Silakan. 3 benda ni memang agama suruh dan benda ni sepakat. Maka kalau kita boleh faham kat sini, barulah bincang kepada bab tawassul khilaf tadi tu. Yang menjadi masalah hari ni, kita terus nak bincang. Apa salahnya minta dengan orang mati? Jap, patah balik. Faham tak maksud tadi tu iman, kufur, syirik. Fahami balik sejarah macam mana orang manusia, umat manusia boleh mula-mula menyembah berhala. Maka kalau kita faham kat situ, rasanya tak akan bergaduh besarlah isu bab tawassul dan sebagainya. Kerana apa? Kita semua meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh faham itu dengan baik, maka tawassul yang khilaf ni dia takkan jadi isu yang besar. Siapa yang nak buat, dia tahu dah batas dia kat mana. Akan ada pandangan-pandangan yang membenarkan dan ada kumpulan yang memang akan bertegas, tak boleh. Tapi kalau tak faham yang asas tadi tu, dia akan jadi bergaduh sampai tak sudah. Tapi kalau faham, insya-Allah takkan ada masalah. Kemudian disebutkan lagi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Surah Qaf ayat 16.
Ini ayat Quran yang menjelaskan betapa manusia dengan Tuhan ini hubungan kita sangat-sangat rapat. Bahkan bila kita ada masalah, tak ada masalah lah untuk kita terus mengadu direct kepada Tuhan, dan kita tidak perlukan kepada perantara. Maka kena memahami apa maksud perantara yang dilakukan oleh penyembahan berhala tersebut, dan bagaimana batas-batasnya kalau kita nak memahami bab tawasul itu yang dibenarkan dalam perkara khilaf tadi itu. Pintu rahmat Tuhan terbuka luas kepada manusia, sehingga manusia dapat meminta dan menerima kurniaan Tuhan setiap waktu dengan tidak terbatas. Selanjutnya mengenai dekat hubungan antara manusia dengan Tuhan dan cepatnya datang kurniaan Tuhan apabila manusia mendekatkan diri kepadanya dengan amal, zikir dan doa. Dan ada dijelaskan dalam sebuah hadis kursi yang dimuatkan dalam 40 hadis Al-Imam An-Nawawi. Kita ni yang menjadikan sebahagian daripada kita merasakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak wujud, bahkan Tuhan tidak bersama kita. Kerana apa? Kerana apa yang kita minta Tuhan tak bagi. Ya Allah, jadikanlah aku kaya. Hari-hari kita minta, kan? Dah 10 tahun kita minta, dah bertahun-tahun kita minta, ya Allah tak kaya pun. Dia bukan masalah Tuhan tidak tunaikan permintaan kita, tetapi persoalannya adalah kita tidak memahami bagaimana yang dinamakan Tuhan akan memberikan permintaan kita. Itu masalahnya. Bahkan daripada kalangan orang bukan Islam yang hari ini terkesan dengan ajaran etisma, apabila mereka meletakkan Tuhan sifatnya adalah maha penyayang, maha pemurah, dan Tuhan tidak akan memberikan perkara-perkara yang membebankan manusia. Kerana ini berpunca daripada mereka tidak memahami apa maksud al-ibtila, apa maksud ujian, apa maksud musibah. Mereka tak faham benda-benda itu. Jadi nak fahamkan benda itu memerlukan kepada masa. Bukan setakat kita ini yang Allah Ta'ala tak tunaikan permintaan kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diiktiraf sebagai Khalilullah, kawan baik Tuhan. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Nuh alaihi salam ulul azmi minar rusul, dan semua para rasul kalau kita hayati kehidupan mereka, banyak benda yang mereka minta Tuhan tak kabulkan. Nabi Nuh alaihi salam minta, ya Allah anak aku kalau boleh mati dalam beriman. Kata Tuhan, no, innahu amalun ghairu salih, dia buat benda tak molek. Nabi kot, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta, ampunkan dosa pak cik aku. Innaka la tahdi man ahbabta. Boleh. Tak boleh ikutmu, kena ikut aku. Aku ada keputusannya tersendiri. Kenapa aku tak izinkan untuk dia diampunkan oleh Tuhan? Ada banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang menggambarkan bahawa kita akan memahami apa maksud pemberian Tuhan itu melalui kehidupan-kehidupan yang dilalui oleh kita. Sebab itu dalam hadis kudusi sebagai penutup, Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani wa iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Maka ini hadis yang menceritakan tentang bagaimana betapa dekatnya Tuhan dengan kita, yang insya-Allah kita akan huraikan pada kelas yang akan datang. Semoga Allah Taala rahmati kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.